Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Encik Muruksan. So, dalam topik-topik yang lepas, kita banyak ada bincangkan pasal penanaman dan penjagaan pokok-pokok orkid lah. Okey, setakat ni kita punya review dan juga topik-topik yang kita bincangkan. So, akan datang mungkin kita akan lanjutkan lagi dengan pokok-pokok yang lain lah. Okey, so hari ni apa yang saya nak bincangkan adalah topik yang umum. Okey, so umum ni maksudnya untuk semua jenis tanaman lah maksud saya. Okey, so topik yang kita nak bincangkan hari ni adalah apa yang perlu kita buat sebelum racun atau membaja. Berapa ramai yang tahu macam mana teknik dan juga tips-tips untuk membaca dan meracun dan membaja ni. Okey, so hari ni saya cuba sharingkan dengan anda so cara-cara iaitu tips-tips untuk membaja dan meracun ni. Okey, so first kita tengok apa yang perlu kita tahu dan apa yang perlu kita buat. Okey, so right. So first yang penting adalah cuaca. Okey, so cuaca. Kita pastikan cuaca kita pada hari yang kita nak membaja atau meracun tu sesuai lah. So kalau pokok-pokok yang kita di luar, di balkoni ke di luar rumah, so tak ada netting, tak ada plastic roof, maksudnya dia netting saja, so air hujan boleh masuk. Yang tu kita kena tengoklah keadaan dia macam mana kan. Kalau hujan ke mendung ke, kita cuba elakkan. Okay, sebab kalau kita dah meracun ke kita dah membaja, tak sampai 5 minit hujan. So rugi. Betul lah. Okay. So untuk mengelakkan tu kita tengok cuaca dulu. So cuaca agak biasanya waktu yang kita suggest untuk membaja ni pagi lah. Sebabnya bila kita dah membaja, kita dah sembur pada pokok, dia akan membuat proses fotosintesis. So dia akan meresap baja, dia akan serap baja yang kita sembur tu, and then dia akan tarik nutrien-nutrien tu lah pada pokok. Okay, so kalau kita sebaliknya, kalau kita membaja waktu malam, contohnya pukul 7, saya tak ada masa lah, saya ada masa waktu malam je. Okay, so ada waktu malam pun kita boleh, bukan tak boleh nak membaja, sebab waktu kita tu je lah kan waktu yang kita ada. Tapi kalau tanya saya, memang akan ada masalah. Untuk tempoh masa yang awal tak ada masalah. Untuk tempoh masa yang lama akan ada masalah. Dia akan keluar macam bila pokok kita dah sembur baja pada waktu malam, so baja tu tak akan diserap oleh pokok. Okay? So dia akan duduk atas daun tu, dia akan duduk atas pokok tu untuk menunggu matahari yang keesokannya. Jadi baja tu dia akan duduk atas daun tu, so dia tak ada apa-apa tindakan lah. So ini akan menyebabkan dia akan mengeluarkan macam hitam-hitam, something macam tu pada pokok. Then ini tidak bagus lah untuk pokok. Okay, so kita cuba elakkan. Kalau dah terpaksa sangat nak buat macam mana kan. So tapi masa yang kita suggest sangat, betul-betul suggest ni adalah waktu pagi. Dalam sekitar pukul pagi subuh pun boleh. Janji lepas kita sembuh dalam sejam 2 jam tu matahari dah keluar, okey lah. Kalau kita sembuh dalam pukul 8 ke 9 macam tu pun okey. Tapi janganlah pula waktu yang tengah-tengah kemuncak, maksudnya pukul 11 lebih, 12. So waktu tu kalau kita sembuh, kita tahu kan baja tu kan dia ada yang panas. Okey, so kalau kita sembuh yang jenis panas ni, dengan cuaca yang panas, baja yang panas, daun akan rosak dan pokok pun akan rosak. So kita cuba elakkan. Okey, so kita cuba elakkan. Okay, so kita kembali balik pada cuaca. So cuaca dah okey, and then hari pun kalau macam berangin kan, cuaca pagi pun okey, ada panas. Saya rasa itu mak sesuai lah hari untuk kita membaja dan meracun. Okey, apa yang perlu kedua pula, tips yang kedua pula, kita kena tahu juga keadaan pokok kita. Okey, kalau pokok kita dia keadaan yang tenat, dia sakit. Okey, dia tenat, dia sakit. Waktu tu apa baja yang kita kena bagi pada dia? Contohlah kan, pokok dah kena mites ke, pokok dah kena sakit. Okey, waktu tu kita kenalah gunakan baja seperti cuka kayu, seperti baja dedaun untuk kita nak suburkan pokok tu balik. Kalau kita waktu tu kita bagi dia baja untuk dia berbunga atau dia berbuah, so ini akan memaksa pokok tu. Dan memaksa pokok tu, dia mungkin akan boleh mati, tahu tak? Sebab dia waktu tu dia tak kuat.
sama lah macam kita kan. Kalau kita demam ke, kita tak sihat, lepas tu suruh pergi buat kerja-kerja berat, kita mampu tak? Macam itulah juga pokok pun. Okey, so yang tips kedua ni kita nak cakap, cuba faham, tengok keadaan pokok. Kalau pokok tu memerlukan baja yang subuh, kita bagi dia baju subuh. Kalau dia memerlukan baju bunga, kita bagi dia baju bunga. Okey, so pastikan. So yang ketiga adalah kita tengok saiz pokok. Okey, so saiz pokok. Contoh kita ada anak-anak pokok kecil-kecil, and then kita ada pokok besar-besar juga sekali. Kalau baju subuh kita boleh bagikan pada semua. Kalau baju bunga ni, kalau boleh kita cuba elakkan, sebab pokok tu dia kecil. So anak pokok lagi, contoh saiz kecil kan, dia anak pokok lagi. Kita nak bagi dia baju bunga pula. Memang benda ni agak sukar lah untuk pokok tu adopt benda tu. Sebabnya dia nak membesar, kita tiba-tiba bagi dia baju bunga. So apa akan jadi? So ini akan mengganggu dia lah satu pembesaran dia tu. So tapi dia akan membunga dengan cepat. So tapi dengan keadaan saiz pokok yang tak begitu memuaskan lah. Dan juga hasil yang tidak memuaskan. Kadang-kadang kita tengok kan, pokok tu kecil lagi dia dah bunga dah satu kuntum. Itu boleh dikatakan kita memaksa pokok tu untuk berbunga. So baju subuh kita dah kurangkan, kita bagi dia baju bunga. So itu dia akan memaksa pokok dia akan bunga. Kena ingat setiap kali pokok mengeluarkan spike atau bunga atau buah, pokok akan paksa diri dia untuk beri nutrien pada buah yang dikeluarkan tu. Contohnya buah ke atau bunga yang dikeluarkan. So ini akan melemahkan pokok. Melemahkan pokok maksudnya dia akan berikan segala tenaga dia untuk membesarkan spike atau buah. Dia akan, bila dah bunga, dia dah berbuah ke, pokok kadang-kadang boleh mati. Sebab nutrien semua dah selalu pada spike atau buah. So pokok dia akan kekurangan zat. Okey, so itu dia. Okey, tips yang keempat adalah siram pokok dulu sebelum kita membaja atau meracun. Okey, so kita siram dia basah-basah, daun dia, bunga, spike, akar semua kan, biar air kena basah-basah. Then baru kita lepas 5 minit kita sembuhlah baja atau racun pada pokok. So ini adalah untuk kalau kita campuran kita baja tu terlebih atau terkurang, and then bila kita mula-mula kita siram pokok dulu, so liang-liang roma pada daun tu dia akan membuka. Okay, so that time kita bagi dia baja, so dia memudahkan lagi lah proses untuk dia buat penyerapan. Okay, kalau kita tak siram pokok basah-basah, kita tak siram, kita just terus membaja, so itu dia akan memberi efek pada pokok juga. So that's why kita kata siram dulu basah-basah pokok, siram dulu. Lepas 5 minit, air tu selebihan air dia akan turun. So that time kita boleh membaja pokok. So itu tak ada masalah, dan itu adalah cadangan dan tindakan yang terbaik. Okay, so kalau kita nak pokok kita subur dan cantik, kita kenalah jaga dia, and then dia akan jaga kita juga. So dia akan bagikan bunga yang cantik, pokok yang subur dan sebagainya. Okay, so lepas kita dah sembuh baja, racun apa semua tu dah siap. Okay, so sebelum tu saya pun nak boleh bagi tips lagi lah. Untuk meracun, kita boleh racun juga waktu pagi, and then waktu malam, maksudnya waktu dah petang lah, waktu dah senja. Sebabnya serangga lebih mudah dan suka hinggap pada waktu malam. So that time kalau kita sembuh, itu okay. So sembuh racun boleh dikatakan digalakkan lah pada waktu malam lah, maksudnya pukul 6, pukul 7 macam tu. Janganlah pukul 12, 1 pagi pula kan. So itu dia lah. And then tipsnya, boleh tak kita campur baja dengan racun sekali untuk kita sembuh pada pokok kita? Actually dia boleh, tapi tengok pada produk yang kita gunakan. Sebab few produk kita tak boleh campur baja dan racun, dia akan efek pada pokok. So ada few produk dia boleh campur baja dengan racun, kita bagikan sekali pada satu masa pada pokok. Itu bergantung pada produk-produk yang tuan-puan gunakan. Okey, so nak tahu lebih pada tu, boleh tanya dengan seller-seller yang cik beli baju tu lah. Okey, so kemudian lepas kita dah membaja, kita dah meracun, apa yang perlu kita buat adalah simpan bekas baja dan juga racun di tempat yang selamat. Sebab kita dekat rumah kan, kita tanam-tanam, kita siram-siram, lepas kita letak macam tu je. So kita tak tahu budak-budak ke atau pengunjung yang datang rumah kita ke, dia orang pun tak tahu adalah main ke, melimpah ke kan. So itu akan membuatkan masalah lah. So kalau seboleh-bolehnya dan memang kita kena asingkan baja dan racun ni satu tempat yang berasingan daripada tempat-tempat yang dilalui oleh budak-budak ni.
Okay, and then lastly, lepas semua settle, kita racun dah membaja, kita cuba elakkan pergi ke tempat yang kita baja dan racun selama 12 jam. Maksudnya bila kita dah sembuh racun, kita dah sembuh baja semua kan. So dia punya bau dia akan ada pada tempat-tempat kita dah sembuh tu semua. So kalau boleh tu kita cuba elakkan pergi ke tempat tu. Tapi kalau dekat rumah, dekat balkoni dah ada pokok, kita dah racun dan baja kat situ. So kita kena juga lalu, tapi kalau boleh kita kurangkan. Sebab untuk benda tu memang kita tak nampak, kita tak rasa, cuma bau je. Tapi dia adalah efek juga pada diri kita. Okey, di samping kita nak jaga pokok, kita pun kena jaga diri kita juga. So itu saja, sekian daripada saya. Kita bertemu dalam topik-topik yang akan datang lagi. So sekian, terima kasih daripada saya. Kalau nak tahu lebih video-video yang dalam bahasa Melayu yang boleh mudah faham, dalam bahasa yang kata bahasa kampung lah kan, okey, boleh follow kita punya channel, so Anas Orchid Stall. Boleh follow dan dapatkan video-video terbaru daripada kami. Dan jangan lupa subscribe sebab apa-apa video yang kita masukkan ni, kalau anda subscribe baru anda akan dapat anda pun boleh follow kita punya Facebook. Kami ada Facebook page Anas Orchid Stall. Kat situ pun ada jualan dan juga tips ni kita lebih pada sharing di video lah sebab kita nak mudah faham. So sekian, terima kasih daripada saya Encik Muruk San. See you di next video. Bye-bye.